Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat petang ini membabitkan serbuan terhadap pejabat peguam yang mewakili Muhyiddin. Apa ceritanya? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan dahulu komen Anda dan tekan butang subscribe. Itu percuma. Share video ini supaya semua orang tahu tentang apa yang paling panas dalam politik Malaysia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita dikejutkan dengan tindakan SPRM menyerbu pejabat peguam Muhyiddin. Apa sebenarnya yang dicari oleh SPRM di pejabat peguam Muhyiddin? Adakah maklumat-maklumat sulit yang boleh diperoleh di sana? Ataupun adakah maklumat penting yang cuba disorokkan di pejabat peguam Muhyiddin? Karena biasanya SPRM ini tidak sembarangan, tidak suka-suka menyerbu. Dia mempunyai maklumat dan ada ada petunjuk yang membawa kepada serbuan di satu-satu tempat. Ini merujuk kepada banyak perkara. Saudara-saudara sekalian, hari ini dikabarkan SPRM pagi tadi telah menyerbu firma peguam yang mewakili bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menurut sumber yang rapat dengan perkara itu. Sumber itu mendakwa 12 pegawai daripada Badan Anti Rasuah itu melakukan serbuan ke pejabat firma guaman Rosli Dahlan Saravanan. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeladah dan merampas dokumen firma tersebut. Sebelum ini, pegawai SPRM juga cuba menyerbu pejabat guaman Chetan Jetwani & Co yang turut mewakili Muhyiddin. Sumber itu berkata, Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan penasihat utama Bersatu dan Presiden Gabungan Parti Pembangkang Muhyiddin. Sumber itu juga menyatakan bahawa RDS mewakili Muhyiddin dalam saman fitnah bekas Perdana Menteri itu terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sumber itu seterusnya mendakwa terdapat kebimbangan berkenan fail berkenan kes tersebut. Malaysia kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk mendapatkan maklum balas berhubung perkara itu. Portal berita ini juga telah melihat keterangan mengenai serbuan ke pejabat firma guaman itu. Sementara itu, sumber kedua pula memberitahu pasukan SPRM telah meninggalkan premis serbuan sekitar lewat tengah hari tadi. Malaysia kini turut menghubungi peguam dari firma guaman Chetan Jetwani & Co untuk mendapatkan maklum balas. Kedua-dua RDS dan Chetan Jetwani & Co mewakili Muhyiddin dalam kes jenayahnya di mahkamah. Menjadi persoalan kita pada petang ini ialah apa sebenarnya maklumat yang ingin dicari oleh SPRM di sana, dan sudah tentu satu-satu serbuan itu tidak akan dilakukan secara membabi buta. Ianya pasti mempunyai petunjuk. Menjadi persoalan besar lagi, siapa yang memberi petunjuk tersebut sehingga pejabat peguam Muhyiddin ini turut diserbu. Bukankah itu sesuatu yang menghairankan kita semua? Bayangkan saja tiba-tiba SPRM menyerbu tempat itu. Pasti ada petunjuk, maklumat, dan silap sedikit ada risikan yang diperoleh, maklumat sulit yang boleh diperoleh di tempat tersebut. Menjadi persoalan sekarang ialah apa maklumat tersebut dan adakah ini membawa kepada perkara yang membawa mudarat terhadap Muhyiddin sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar dalam Parti Bersatu. Ada kabar angin mengatakan berlaku pertembungan sengit antara Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin. Ada juga yang mengatakan bahawa adakah ini masanya Bersatu tiba-tiba pula akan bubar. Saya tak percaya dengan perkara itu kerana hanya kerana pemilihan dalam parti itu belum tentu parti itu akan tiba-tiba bubar pula. Manalah boleh begitu kan? Tapi jangan silap, ada pernah berlaku apabila sebuah parti ini menjadi berpecah gara-gara pemilihan parti tersebut. Saya tak nak cakap partinya, tapi Anda tahu parti apa itu. Yang mana kerana pemilihan, kerana tak menang, akhirnya berpecahlah parti itu dan munculnya parti baru.
Adakah itu juga akan berlaku dalam Parti Bersatu? Ini apabila dikaitkan Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin kononnya sedang ada pergeseran besar. Tapi kata Hamzah Zainuddin, ini jawaban Hamzah Zainuddin, saya dengan Muhyiddin okey, kami tiada masalah, kata beliau. Hamzah Zainuddin bertanya, siapa yang cakap? Dalam mesyuarat kami terdiri Presiden Bersatu, Timbalan Presiden, dan saya Setiausaha Agung. Baik saja, tidak ada masalah, kata Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengulas dakwaan. Beliau bakal mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pemilihan parti sehingga berlaku perpecahan dalaman. Kabar angin sahaja, kata Hamzah Zainuddin, dan siapa yang cakap? Malangnya di Malaysia ini, saudara-saudara sekalian, jangan terus dibuang kabar-kabar angin. Kerana sudah banyak terbukti, hampir 90% kabar angin menjadi kabar yang benar pula menjadi kabar angin. Itu yang berlaku di Malaysia. Tapi tak tahulah, yang ini perpecahan dalamannya menjadi kabar angin dalam Parti Bersatu. Adakah dia benar-benar kabar angin atau memang sudah berlaku? Orang akan nafikan, tapi akhirnya bau busuk akan keluar juga kalau benar-benar ada busuknya di dalam sesuatu perkara. Bercakap kepada pemberita selepas menghadiri ceramah perdana anjuran Perikatan Nasional PN di Dataran Purnama di sini semalam, Hamzah Zainuddin menjelaskan tidak timbul langsung parti itu sedang berantakan, kononnya bakal bertanding merebut jawatan Presiden Bersatu yang kini disandang Muhyiddin. Dengan penafian itu, Hamzah Zainuddin berkata dakwaan yang dibuat pihak tidak bertanggungjawab itu hanyalah sebuah cerita rekaan semata-mata. Ini mesti ada orang luar yang nak buat cerita bukan-bukan. Tak ada pun cerita tentang saya nak bertanding jawatan presiden. Sebab pemilihan lagi 18 bulan, apa hal nak cerita pasal perpecahan, kata beliau. Tidak ada. Saya Setiausaha Agung. Tan Sri Muhyiddin adalah presiden. Dia lantik saya sebagai Setiausaha Agung. Pasal apa nak berlaku perpecahan? Soal Hamzah Zainuddin. Kalau saya tak suka dia, saya berhenti. Kalau dia tak suka saya, dia pecat saya, kata beliau. Adakah perkara itu berlaku? Apa hal ini buat cerita yang bukan-bukan? Sebab itu kita tengok. Rakan-rakan dalam Bersatu, semua kami bersama baik saja, kata ahli Parlimen Larut itu. Menurut laporan BH yang memetik ke FMT pada sebulan lalu, Hamzah antara disebut sebagai pencabar utama jawatan tertinggi itu sekiranya Muhyiddin selaku presiden memutuskan untuk tidak bertanding pada pemilihan akan datang. Memetik sumber Bersatu, Muhyiddin berkemungkinan berundur daripada bertanding sebagai sebarang jawatan, dan hasratnya itu juga sudah lama dimaklumkan kepada kepimpinan parti. Sumber sama berkata, Hamzah mempunyai sokongan cukup kuat dalam kalangan ahli Bersatu untuk memimpin parti berkenan. Pada Mei lalu, pemilihan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT dan bahagian Bersatu ditangguhkan hingga 18 bulan bagi memberi ruang untuk menghadapi PRN. Bagaimanapun, penangguhan itu tidak termasuk pemilihan peringkat cawangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu paling hangat malam ini berkaitan kabar angin. Kononnya ada perpecahan dalaman berlaku dalam Parti Bersatu yang melibatkan Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin sudah jawab. Dia kata, siapa cakap? Tiada perpecahan dalaman, kata beliau. Tapi itu kabar angin. Jangan lupa, kabar angin di Malaysia seringkali ada berubah. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada gosip, ada berita angin-angin kencang mengatakan bahawa muncul wujud dua kumpulan dalam Parti Bersatu sekarang. Ini semua rentetan daripada pemilihan Parti Bersatu, yaitu antara Muhyiddin dan juga kumpulan Hamzah Zainuddin. Persoalan besar daripada netizen ialah sejauh mana ianya akan dapat bertahan memperkukuhkan parti itu. Kalau dilihat, Hamzah Zainuddin mempunyai kekuatan beliau sendiri sebagai ketua pembangkang pada waktu ini. Muhyiddin pula adalah sebagai penasihat atau presiden kepada Parti Bersatu.
Tapi dari segi kekuatan bersuara di parlimen, kelihatan Hamzah Zainuddin lebih kuat dan lebih hebat. Namun demikian, persoalan besar ialah, adakah dengan perseteruan besar ini nanti kumpulan Muhyiddin dan kumpulan Hamzah akan menyebabkan Parti Bersatu hilang daripada dunia politik? Ditambah pula dengan dapat dilihat sekarang, PAS sedang tertarik pula bermain kayu tiga dengan Mahathir. Penganalisis politik daripada Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara NASR, Dr. Azmi Hasan Hamzah adalah individu paling layak menggantikan Muhyiddin. Hamzah Zainuddin, kata beliau, adalah individu paling layak menggantikan Muhyiddin sekiranya bekas Perdana Menteri itu enggan mempertahankan jawatan Presiden dalam pemilihan akan datang. Bagaimanapun, ujarnya, jika Muhyiddin memilih untuk mempertahankan kerusi Presiden, maka besar kemungkinan Hamzah Zainuddin akan bersaing sengit dengan Ahmad Faizal Azumu untuk merebut jawatan Timbalan Presiden Bersatu. Saya melihat Ahmad Faizal mungkin bergelut untuk mempertahankan kerusi Timbalan Presiden jika dicabar oleh Hamzah Zainuddin, kerana aura dan pengaruhnya tidak sekuat ahli parlimen Larut yang kini memegang jawatan ketua pembangkang di parlimen ulasnya lagi. Sebelum ini, Bersatu menangguhkan proses pemilihan pemimpin parti itu di peringkat akar umbi dan tertinggi selama 18 bulan mulai November 2022 bagi memberi laluan kepada PRU15 dan pilihan raya negeri baru-baru ini. Dalam pada itu, Azmi juga tidak menolak kemungkinan Rina Harun dan Ketua Armada Bersatu Armada, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal tidak akan mempertahankan kerusi masing-masing kerana berhasrat bertanding merebut jawatan naib presiden dalam pemilihan parti akan datang. Tegasnya, jika Rina dan Wan Ahmad Faisal masih mahu mempertahankan kerusi Ketua Sri Kandi Wanita dan Ketua Armada, maka mereka akan dicabar oleh pemimpin lebih muda dan segar. Bagaimanapun ulasnya, perkara sebaliknya berlaku apabila Tengku Zafrul bukan hanya tidak menyertai Bersatu, malah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu sebenarnya sudah lama menjadi ahli UMNO. Kelemahan dan keputusan Muhyiddin itu menunjukkan beliau tidak lagi layak untuk terus menerajui Bersatu dan PN, katanya. Jelasnya, walaupun kurang sebulu dengan Muhyiddin, namun Hamzah tidak akan melanggar bekas Perdana Menteri itu untuk merebut jawatan Presiden. Sebaliknya, beliau lagi selesa bertanding kerusi nombor 2 parti yang kini disandang oleh bekas Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Muhammad Faiz tidak menolak kemungkinan berlaku pertempuran sengit antara kumpulan pemimpin yang menyokong Muhyiddin dan Hamzah dalam pemilihan parti tahun depan bagi merebut jawatan Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Sayap dan MPT. Antara pemimpin menyokong Hamzah yang mungkin bertanding jawatan Naib Presiden dan ahli MPT Bersatu termasuklah ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Wira Mas Emeriati Samsudin, mantan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, bekas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid dan Menteri Timbalan Menteri Pertahanan, mantan Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz. K. Muhyiddin pula terdiri daripada Ahmad Faizal, mantan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razidin, serta mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Rina Harun. Keputusan sama ada Hamzah berani mencabar kedudukan Muhyiddin atau tidak bergantung kepada sama ada bekas Menteri Dalam Negeri itu melepasi syarat tempoh minimum berapa tahun menjadi ahli dan berapa lama memegang jawatan dalam parti, katanya. Sementara itu, berdasarkan perlembagaan parti, mana-mana ahli yang berhasrat untuk bertanding jawatan top 5 atau kedudukan 5 tertinggi parti perlu menganggotai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal penuh. Antara pemimpin MPT yang dikatakan melepasi syarat sudah menjadi ahli selama 2 penggal untuk bertanding jawatan top 5 termasuklah Hamzah Zainuddin, Ahmad Faizal Rosul dan Muhammad Razidin, Datuk Wan Saiful Wanjan dan Datuk Seri Dr. Ronald Kiande. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.